Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu tugasan GMGA 3073 Pengurusan Awam Strategik, dan kami telah memilih tajuk A Asia X Berhad sebagai tajuk tugasan kami. Tugasan ini disediakan oleh Samizi bin Razak dengan nombor metrik 260371 dan saya sendiri Luqmanul Hakim bin Zaidan 260428. Tugasan ini disediakan untuk Dr. Arif Aizuddin bin Azlan. Pendahuluan, istilah pengurusan strategik merujuk kepada cabang pengurusan yang menumpukan kepada pembangunan visi strategik, menetapkan objektif, pengubalan pelaksanaan strategi dan pengenalan kepada langkah pembetulan bagi kegagalan pelaksanaan visi, misi dan matlamat sesebuah organisasi dalam matlamatnya. Latar belakang organisasi Asia X Berhad ialah sebuah syarikat penerbangan tambang rendah multinasional Malaysia yang berpangkalan di Malaysia. Asia telah mengendalikan penerbangan berjadual domestik dan antarabangsa ke lebih 165 lokasi di 25 buah negara. Hala tuju organisasi Asia. Visi Asia adalah menjadi syarikat penerbangan tambang rendah terbesar di Asia, dan misi Asia adalah menjadi syarikat terbaik untuk bekerja di mana pekerjanya dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga besar. Strategi utama Asia X Berhad tertumpu pada kepimpinan kos. Dengan itu, strategi perniagaan Asia boleh dikategorikan sebagai strategi kepimpinan kos. Seterusnya, masalah dan isu strategik Asia. Persaingan di kalangan syarikat penerbangan serantau. Pertama, kedua pelanggan yang terbang dengan syarikat penerbangan semakin berkurang akibat ekonomi yang lemah. Bahan api menyumbang kepada 60% daripada kos operasi Asia, dan kenaikan mendadak dalam harga bahan api jet mungkin mengakibatkan kerugian kewangan, malah ia akan mengundang kepada masalah dan mengawal kos operasinya. Keupayaan Asia berjalan dengan cekap telah menghalang akibat daripada masalah dan disebabkan oleh infrastruktur kemudahan yang tidak mencukupi. Analisis persekitaran luaran terdapat dua, iaitu faktor persekitaran am dan juga faktor industri. Analisis persekitaran am adalah proses dengan melihat peluang dan juga ancaman yang wujud, namun matlamat atau sasaran utama pengurusan adalah untuk mencapai matlamat organisasinya. Yang pertama, politik. Peluang penswastaan dan penyah kawal selia telah membuka jalan bagi laluan baharu dan tawaran pelabuhan udara melalui perjanjian langit terbuka antara negara atau kebenaran kemasukan syarikat penerbangan swasta mengurangkan kekangan bagi syarikat penerbangan antarabangsa. Contohnya, Malaysia menandatangani perjanjian langit terbuka dengan Amerika Syarikat pada tahun 1997. Yang kedua pula adalah ancaman ketidaktentuan global bagi seperti kemalangan serangan penganas dan juga bencana menjejaskan keyakinan pelanggan terhadap tahap tertentu. Jika keyakinan pelanggan terjejas, Asia mungkin menghadapi ancaman kehilangan keuntungan atau malah membawa kepada muflis. Kedua pula adalah dalam bentuk ekonomi. Peluang kemelesetan ekonomi global telah mengakibatkan kemerosotan dalam perniagaan penerbangan, tetapi Asia situasi ini mewujudkan peluang dengan kos pajakan kapal terbang telah dikurangkan secara drastik sebanyak kira-kira 40%, di mana ia membolehkan Asia memajak pesawat pada kadar yang lebih murah secara on-pass bagi penyumbatan kos kepada pelanggan dalam bentuk tambang yang lebih murah. Dalam bentuk ancaman pula adalah Asia dapat memanfaatkan peningkatan harga bahan api dunia sehingga membolehkan syarikat itu berkembang walaupun terhadap cabaran. Seterusnya sosial budaya. Peluang. Keadaan semasa memberi peluang kepada Asia untuk meneruskan strategi perbezaan dalam mengasingkan dirinya daripada pesaing dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang bagi syarikat penerbangan kos rendah dan perkhidmatan penuh, di samping telah memberikan Asia kelebihan daya saing. Dalam bentuk ancaman pula, berkemungkinan besar kos operasi Asia akan meningkat untuk menghasilkan perkhidmatan nilai tambah jika syarikat penerbangan itu tidak memberi perhatian semasa melaksanakan strategi pembezaannya. Dalam bentuk teknologi pula, peluang Asia menggunakan sepenuhnya untuk bentuk teknologi maklumat yang malahan Asia adalah syarikat penerbangan pertama Asia Tenggara menggunakan e-tiket yang membolehkan mereka mengelak penggunaan agensi pelancongan konvensional. Oleh sebab itu, syarikat penerbangan itu dapat mengelak daripada menanggung kos yang berkaitan dengan pengeluaran tiket fizikal.
Dalam bentuk ancaman pula, kebergantungan yang tinggi kepada jualan dalam talian mungkin menimbulkan risiko gangguan sistem ancaman boleh diminimumkan jika syarikat penerbangan mempunyai sistem sandaran yang berkesan melakukan penyelenggaraan rutin dan pelan pencegahan serta mempunyai pelan kontingensi. 5.2. Analisis faktor industri, kuasa tawar-menawar pelanggan. Hampir tiada kos penukaran bagi pelanggan yang berhasrat untuk bertukar dari satu syarikat penerbangan ke syarikat penerbangan yang lain. Terdapat lebih banyak pilihan untuk pelanggan dan mereka membolehkan membandingkan harga syarikat penerbangan melalui internet. Ancaman daripada pemain gantian atau barang gantian. Industri penerbangan mempunyai beberapa pengganti termasuk pengangkutan jalan raya, kereta api dan maritim walaupun di Asia pelanggan tidak dapat menggunakan atas sebab geografi, oleh itu ancaman pengganti adalah sangat sederhana. Analisis faktor industri, keamatan pesaing atau syarikat pesaing. Pesaing di kalangan syarikat penerbangan bajet adalah sangat tinggi. Asia juga menghadapi penyiapan yang sengit daripada rangkaian luas syarikat penerbangan yang lain, pengangkutan darat dan perkhidmatan maritim. Ancaman daripada penantang baru ataupun bakal pensaing. Halangan kemasukan dalam industri penerbangan adalah tinggi. Faktor seperti penyah kewasiliaan oleh kerajaan Asia dan permintaan yang semakin meningkat untuk tambang rendah mampu milik di kalangan pelanggan yang mementingkan bajet telah meningkat persaingan. Terima kasih kepada rakan saya, Encik Luqmanul Hakim bin Zaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saimizi bin Rajak dengan matrik nombor 260371. Sekarang saya akan meneruskan 6.0 iaitu pembentukan strategi. Pembentukan strategi dan pemilihan strategi adalah proses untuk membuat keputusan untuk mencari antara alternatif strategi yang paling sesuai dan dapat memenuhi objektif syarikat. Dengan itu, analisis SWOT dilakukan untuk menilai dan menentukan strategi yang terlibat dalam perniagaan Asia. Analisis SWOT. Menurut Ghazinori et al., analisis SWOT ini mengandungi kedua-dua analisis persekitaran, iaitu proses analisis persekitaran perniagaan untuk risiko dan peluang serta analisis organisasi yang merupakan proses memeriksa kekuatan dan kelemahan syarikat. Proses melakukan analisis SWOT melibatkan penyiasatan kedua-dua persekitaran luaran dan dalaman perniagaan untuk mendapatkan strategi berguna berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Seterusnya, bagi kekuatan ASA iaitu memiliki pasukan pengurusan, iaitu kekuatan sebenar ASA adalah berdasarkan pasukan pengurusannya yang kukuh dengan pemimpin, industri kerajaan dan syarikat penerbangan. Yang kedua iaitu penjenamaan ASA. Selain pengiklanan dan promosi media cetak biasa, pengurusan tertinggi ASA juga memanfaatkan promosi melalui berita dengan menjadi sangat mesra media dan bebas berkongsi maklumat terkini mengenai ASA serta industri penerbangannya. Seterusnya itu kepimpinan kos rendah. ASA ialah penuju kos rendah di kalangan syarikat penerbangan Asia. Kekuatan yang keempat iaitu penggunaan teknologi IT. Yang kelima iaitu sokongan daripada kerajaan. Kerajaan Malaysia menawarkan apa saja bantuan yang boleh tanpa menjejaskan kepentingan negara dan syarikat penerbangannya, iaitu MAS. Yang terakhir iaitu posisi kewangan. Sejak awal lagi, prestasi kewangan ASA sangat baik. Pendapatan syarikat adalah mengagumkan dan semakin meningkat. Untuk kelemahan ASA didapati iaitu yang pertama penyelenggaraan dan perbaikan baik pulih MRO facility. ASA tidak mempunyai MRO sendiri. Yang kedua iaitu perkhidmatan pelanggan yang tidak memuaskan. Kita sedia maklum, ASA sering menerima banyak aduan daripada pelanggan mengenai perkhidmatannya. Dan seterusnya itu pembiayaan pesawat.
pesawat. AirAsia membeli lebih banyak pesawat untuk menampung permintaan yang meningkat dan mendapatkan pesawat secara pajakan. Dan bukannya membeli seterusnya menyebabkan kos pembiayaan pesawat meningkat. Seterusnya untuk peluang, terdapat 4 peluang iaitu kenaikan harga bahan api, langit terbuka ASEAN Open Sky. Yang ketiga iaitu perkongsian dengan syarikat penerbangan tambang rendah lain iaitu partnership. Yang keempat iaitu pertambahan penduduk. Seterusnya untuk ancaman yang terdapat dalam AirAsia iaitu cas lapangan terbang. Cas lapangan terbang yang dikenakan oleh pihak berkuasa lapangan terbang termasuk pelepasan lapangan terbang, cas keselamatan dan cas pendaratan, dan ini adalah di luar kawalan pengendali penerbangan. Yang kedua itu persaingan daripada syarikat penerbangan lain, dan yang terakhir iaitu harga bahan api yang turun naik. Seterusnya kita bergerak ke strategi yang ada dalam analisis metrik di AirAsia, itu strategi SO untuk kekuatan peluang. Strategi ini memberi tumpuan kepada pengembangan pasaran yang belum diterokai dengan peluang dipersembahkan oleh globalisasi dan kekuatan kewangan AirAsia yang kukuh. Untuk yang kedua, strategi ST iaitu kekuatan dan ancaman. Gabungan strategi ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi atau mengandungi ancaman dengan menggunakan kekuatannya seperti kedudukan kewangan dan penjenamaan yang kukuh. Yang ketiga iaitu strategi kelemahan dan peluang. Kelemahannya ialah kos operasi yang tinggi boleh diatasi dengan kekuatannya, seperti boleh dibendung atau dikurangkan dengan kekuatannya. Dan yang keempat, yang terakhir iaitu strategi untuk WT. Kelemahan dan ancaman. AirAsia perlu menumpukan perhatian kepada isu-isu seperti kos operasi yang tinggi, perkhidmatan pelanggan yang kritikal dan margin keuntungan yang semakin menipis, dan mesti cuba meminimumkan kesan oleh pengurusan berkhidmat. Seterusnya kita balik kepada strategi yang dilaksanakan AirAsia X Berhad. Terdapat 6 strategi yang telah dilaksanakan oleh AirAsia X Berhad. Yang pertama itu strategi korporat. AirAsia telah berjaya menggunakan strategi peneraju kos kerana saiz pasarannya besar. Strategi kepimpinan kos yang telah meresap ke dalam keseluruhan firma. Yang kedua itu strategi perniagaan, business strategy. Strategi perniagaan bagaimanapun menyasarkan pasaran tertentu di mana pelanggan sensitif dengan harga yang memerlukan penerbangan jarak dekat. Dalam strategi Generic Porter, strategi AirAsia digambarkan sebagai kepimpinan kos terfokus. Syarikat penerbangan itu menawarkan harga tiket yang menarik malah berbanding tambang bas dan jalan raya. Seterusnya iaitu strategi berfungsi. Perhatian AirAsia terhadap strategi berfungsi ini dan telah berkembang maju melalui persaingan walaupun menghadapi saingan sengit daripada syarikat penerbangan nasional dan syarikat penerbangan tambang murah yang lain. Seterusnya iaitu strategi budaya. AirAsia telah mencipta budaya tempat kerja yang positif dengan menggalakkan komunikasi terbuka dan penyelarasan pasukan yang kukuh. Yang kelima itu kawalan. Terdapat 3 jenis kawalan organisasi di AirAsia, iaitu kawalan strategik, kawalan pengurusan dan kawalan operasi. Yang terakhir iaitu dari segi kepimpinan Tony Fernandes yang berkebolehan syarikat penerbangan baru yang mempunyai hutang 40 juta ini menjadi perniagaan yang berkembang pesat dan berkembang maju. Tony Fernandes adalah gabungan gaya kepimpinan situasi dengan gaya kepimpinan transformasi demokratik dan pelayan. Seterusnya, cadangan penambah baik. Yang pertama itu menggunakan IT untuk kelebihannya dengan penggunaan internet dan kapal terbang yang lebih baru. Seterusnya, AirAsia mesti sedar bahawa gangguan sistem internet akan memberi kesan teruk kepada operasi bagi syarikat yang bergantung kepada teknologi tersebut. Perniagaan mesti mempunyai kemudahan sandaran yang
mencukupi sekiranya berlaku kerosakan sistem. Seterusnya iaitu ASM melihat peluang sebagai asetnya yang paling berharga. ASM mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan laluan dan kekerapan penerbangannya, memandangkan peningkatan besar dalam golongan berpendapatan sederhana di China dan India khususnya. Secara kesimpulan, untuk menjadi peneraju dalam industri penerbangan tambang murah iaitu tambang rendah, Asia perlu menggunakan pengurusan strategik secara berterusan kerana industri penerbangan adalah unik dan kompleks sifatnya. Syarikat penerbangan tambang murah itu bukan sahaja perlu mengurangkan kos dan menjadikan aktiviti operasi berjalan dengan berkesan, tapi juga perlu mengeluarkan strategi yang boleh menjadikan persaingan tidak relevan atau ruang pasarannya tidak dipertikaikan melalui perbezaan yang telah dilakukan oleh Asia, tapi ia perlu mempertikaikannya lagi. Sekian sahaja tangan kami. Assalamualaikum.